Hikmat nak tanya, apa cerita dunia? Motivasi, kejayaan hidup penuh warna. Assalamualaikum guys, selamat datang ke episod ketiga dalam rancangan Hikmat Nak Tanya. Pada kali ini, tetamu jemputan kita special, Ustaz Imran. Kenalkan, ini adalah Ustaz Imran, jemputan kita dalam rancangan Hikmat Nak Tanya dalam episod ketiga pada kali ini. Soalan yang pertama macam biasa, kita kenalkan diri dulu. Mungkin ada penonton-penonton yang tak tahu dan tak kenal nama Ustaz Imran, nama yang sangat besar. Kita kenalkan sedikit. Ustaz, sila kenalkan sedikit kepada penonton rancangan YouTube Hikmat Nak Tanya pada kali ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Imran bin Selamat. Lagi? Umur, tempat tinggal, dah kahwin. Saya tahun ni masuk 46 tahun. Sudah berkahwin 2 kali. Sekali tu isteri saya meninggal. Isteri yang kedua lah. Daripada 2 perkahwinan ni saya dapat 7 orang anak. Dikurniakan 7 orang anak. Alhamdulillah. Latar belakang pendidikan Ustaz? Okey, yang tu saya asalnya kalau sekolah menengah dulu saya aliran sains. Saya dapat tawaran masuk universiti tapi saya tak pergi. Jadi saya bekerja lebih kurang 6 tahun macam tu dalam bidang production. Saya buat animasi, iklan TV, program TV, RTM. Dulu ada NTV7. Ya. Itu saya punya background dalam kerjaya saya dulu. Sehinggalah tahun 2002 saya ambil keputusan nekat untuk berhenti kerja dan sambung belajar dalam bidang agama. Saya mula dari bawah. Okey, Ustaz sambung belajar. Apakah selepas Ustaz sambung belajar tu, apakah pendidikan yang Ustaz? Tahun 2002 tu saya pergi ke Sudan. Di Universiti Antarabangsa Afrika di Khartoum. Saya ambil bahasa Arab, kursus bahasa Arab. Dia ada markas bahasa Arab di situ dalam bawah universiti. So mana-mana pelajar asing kalau yang tidak ada sijil agama, saya SPM. SPM tu adalah mata pelajaran agama Islam tapi dia tak adalah bahasa Arab semua kan. So kena ambil markas luar. Okey. Pelajar-pelajar yang daripada Amerika, Kanada, Jerman semua memang kena masuk situ. Sebab dia orang ni macam baru masuk Islam, kata dia orang. So saya bermula di situlah dengan pelajar-pelajar asing ni. Mula alif bata. Ya, daripada alif bata, basic, betul-betul basic. Ya, alif Tadika bata. ni. Betul. Saya memang belajar daripada alif bata sampai adalah belajar nahwu, saraf apa semua sampai kita boleh buat karangan dalam bahasa Arab. Ada subjek-subjek berkaitan dengan inilah memahami petikan. Lepas tu banyaklah kita belajar tafsir ringkas, asas kepada tafsir hadis. Habis di Makan Lorah ni kita boleh masuk tahun 1 di situ. Tapi saya dapat tawaran untuk ke Yaman. Universiti Sains dan Teknologi di Yaman. Di Yaman Jadi saya sambung degree di sana dalam pengajian Islam. Di Yaman. Berapa lama Ustaz? Dia kalau ikut 4 tahun. Tahun akhir tu saya kahwin. Dapat anak. Anak pertama saya lahir di Yaman. Jadi duit habis banyak untuk kos hospital semua kan. Saya tak bayar yuran. Tak bayar yuran tak boleh periksa. Jadi saya tangguh setahun. Tahun depan tu baru saya register balik untuk beberapa subjek yang saya tak dapat ambil lah. Semester, saya ingat 1 semester kot saya ambil. So bila extend tu jadi 5 tahun lah. 5 tahun. So total semua 5 tahun. Lepas tu dapat bayar apa semualah. Alhamdulillah masa tu takdirnya tahun yang sama anak saya lahir, saya dapat tawaran bekerja sebagai koresponden akhbar, sebagai wakil akhbar di luar negara. So saya masa tu saya menulis tentang isu-isu antarabangsa lah, isu-isu umat Islam, isu Palestin, isu Yaman, isu banyak negara lah. Di samping belajar, tapi ada kerja buat tulis-tulis di surat khabar. Dan juga saya buat temu ramah dengan pemimpin-pemimpin Arab, pemimpin gerakan Islam. Ada dulu keluar dalam harakah. Jadi daripada situ gaji lah, allowance saya dapat
Cukuplah untuk saya dengan keluarga saya. Menyara pada ketika dan masa itu. Boleh lah, dengan $200. Okay Convert duit Yaman, boleh hidup lah. Ada rumah, boleh sewa rumah semua. Selepas pada Yaman, Ustaz, apa yang Ustaz buat selepas pada tu? Saya balik ke Malaysia tahun 2009, bulan Disember. Dah habis belajar lah Habislah. Okay. So 2010, saya teruskan juga dengan Akhbar Harakah sebagai kolumnis tetap. Okay, sebelum tu pun tetap, tapi dia lebih kepada macam wakil luar negara. Yang ini saya memang menulis, ada kolom saya khas, berkaitan isu-isu umat Islam. Dalam masa yang sama, saya mula, kita panggil apa? Saya mula dengan satu kuliah, saya ganti satu ustaz yang tak dapat hadir. Daripada situ, nombor telefon saya beredar ke banyak surau masjid. Daripada situlah saya jadi penceramah bebas. Ya, pendakwa, dan juga saya masih menulis dengan Harakah. Sehingga ke saat ini. Sehingga 2013. Kenapa tu? Laptop saya rosak. Okey, Lepas tu tak silap saya punya pengarang kanan berita. Berita kanan tu, saya ingat tahun tu juga dia bersara. Jadi saya dah tak ada kontak dalam tu. Dia orang pun tak apa ni? Tak carilah. Dia tak cari saya untuk tanya apakah kan. Jadi bila dia berhenti-berhentinya juga. Sampailah 2024. Tahun 2024 saya diminta untuk sambung menulis isu Palestin berkaitan dengan Tufan Al-Aqsa lah. Setengah panah bulan 12 macam tu. Bulan 1, bulan 2 macam tu lah. Awal tahun 2024 saya mula cover balik cerita isu-isu Palestin sampai ke hari ini. Boleh tak soalan seterusnya kongsikan kepada penonton kita yang menonton di YouTube? Ikman nak tanya pada kali ini, apakah cabaran yang terbesar yang Ustaz pernah hadapi dan bagaimana cara Ustaz hadapi cabaran tersebut? Cabaran terbesar, saya tak boleh nak kategorikan mana yang terbesar sebab semua cabaran tu besar. Bermula daripada tahun 2002, bulan Disember tu saya buat keputusan saya berhenti kerja. Kebetulan tu memang masa tu ayah saya meninggal. Okey, bulan September. Saya terus nekat. Masa tu ayah saya sakit ke hospital, saya masih lagi cari duit bekerja untuk keluarga lah. Bukan tak ada duit, abang saya pun semua kerja, tapi abang saya dah kahwin kan. Jadi saya ada serba sedikit lah macam contribute untuk family kan. Bila ayah saya meninggal, saya minta izin mak saya. Mak saya dapat pencen, ada pencen. So saya cakap, mak ada pencen apa semua ni. Saya nak sama belajar. So mak saya izinkan. Itulah keputusan yang terbesar, dan start dari itulah cabaran yang saya hadapi semuanya besar. Semuanya besar. Saya nak cerita pun terlalu banyak cerita lah. Okey, setiap cabaran yang hadir yang besar selepas keputusan besar tu dibuat, apakah kekuatan untuk menghadapi? Saya fikir saya memang tak boleh patah balik ke belakang. Mula-mula saya sampai di Sudan tu cuaca panas. Cukup panas. 48 darjah Celsius. Hampir mendidih. Mendidih 100. Masa tu memang ada rasa nak balik. Ada rasa nak balik. Bila saya tak boleh berkomunikasi. Saya boleh Assalamualaikum. Tu je. Lepas tu kaifal hal, kaifahaluka. Nak cakap Arab masa tu. Itu saja. Yang basic yang kita belajar kat Malaysia. Sikit-sikit saya ikut kelas. Kadang-kadang kita cakap Arab ditertawakan oleh orang tempatan. Ada. Diorang bukan bangga diorang ketawa lagi. Sebab kita cakap macam buku. So dia ada dia punya slang-slang dia kan. Ada lahjah dia. Kita cakap macam dalam buku. So dia gelak-gelak kita. Dan benda dia cakap kita tak faham. Bahasa pasar diorang. Tapi saya fikir balik, saya datang tu dengan duit orang ramai. Orang banyak menyumbang. Banyak orang menyumbang. Saya tiket kapal terbang, ada satu orang kontraktor yang sponsor apa semua. Saya fikir balik, saya tak boleh patah balik. So mula lepas tu saya terus hadapi satu cabaran. Dan tahun pertama tu saya dapat pelajar terbaik. Menarik. Saya telefon mak saya. Mak saya menangis masa tu. Allah. Dia lepas tu itulah kalau nak cerita pengalaman zaman belajar, kalau tengok gambar saya dulu memang kurus.
Ya, ya. Saya makan makan memang bercatu lah. Tidur, kalau kawan-kawan bersama rumah saya masih ingat, semua tidur atas kotak. Tak ada tilam, Tak ada duit. tak boleh tilam. Kita bayar sewa rumah, dia mesti bayar 6 bulan sekaligus. Oh. Dia bukan macam sini kan, 2+1 kan. Lepas tu bulan-bulan monthly. Dia tak. Kita ikat kontrak terus bayar 6 bulan. Lepas tu 6 bulan, 6 bulan lagi. Kena bayar 6 bulan terus. Oh, dia bukan sebulan. So kita tak ada duit masa tu. Jadi makan bercatu, pakaian pun apa yang ada je lah. So tu cabaran yang saya hadapi. Dan motivasi saya ialah saya tak boleh patah balik. Saya akan terus. Lepas tu masa habis di Sudan untuk sambung ke Yaman, Allah Ta'ala bantu macam-macam cara lah. Ada yang kawan saya ni, dia bagi duit tiket. Dia pun susah. Tapi dia boleh Dia bantu. bagi saya duit tiket untuk sambung belajar di Yaman. Orang ni saya ingat sampai sekarang. Siapa yang tengok video ni mungkin, kalau anda lah orang itu, kan? Semoga Allah Ta'ala balas lah. So, saya sambung belajar di Yaman. Cabaran dia macam tu juga. Cuma Yaman ni okey. Hidup agak bukan selesa. Dia makan tu semua agak ni sikit lah, cukup lah. Tak bercatu lah. Tak adalah nak selesa. Sebab kita ada dua asrama percuma. Dapat asrama kebajikan. Lepas tu jalan kaki ke universiti. Makan pun kita boleh beli ikan di pasar. Ikan tu siap goreng. Kita pilih sekilo ikan gembok. So dia goreng sekali. Dia harga tu sekali goreng. So di asrama kita, apa ni dia panggil, pengurus asrama benarkan pelajar Asia untuk masak nasi. Sebab dia tak bagi orang Yaman, orang Asia dia bagi. Kenapa? Sebab orang Yaman tak boleh makan nasi? Bukan, orang Yaman dia boleh makan makanan dia. So kita ni nasi kan, dia nak nasi juga, dia tak boleh kita tak boleh roti kan. Jadi kita masak nasi dan kita beli ayam tu lah, beli ikan kat kedai yang dah siap goreng, beli ayam yang dah siap masak, makan. So kita boleh survive lah. Sampai saya ingat tahun ke-3 atau tahun ketiga saya kahwin. Atau saya duduk sendiri. Cabaran tu sama. Tapi saya punya motivasi tu ialah saya tak boleh patah balik. Baik, menarik. Belajar ke, ada subjek kita fail ke, ada down ke, kita mesti terus. Saya takkan patah balik. So setiap kali rasa down, setiap kali rasa nak give up, apa yang Ustaz fikir adalah saya tak boleh patah balik. Kita tak boleh patah balik. Jalan je, jalan terus. Jalan Terus. Itu je. Terus. Sekarang ni dah, saya ingat 2025 ni dah ada 23 tahun kot. 23 tahun saya dah macam ni. Saya dah biasa hidup macam ni. Ya, maknanya. Dan keluarga saya pun boleh adapt. Isteri saya yang dulu pun dengan yang sekarang dia boleh adapt keadaan tu. Ada masa kita ada duit, kita boleh beli makan. Kan? Ada masa tu. Duit, telur. Sebab isteri saya pun memang dia hidup dia macam tu. Macam tu juga sama. Masa dia sambung belajar pun memang macam tu. Dia cakap dia beli satu roti krim tu kan. Boleh makan satu hari. Dia makan pagi sikit, separuh lagi simpan untuk malam. Yang roti gardenia yang bukan 6 sen tu. Simpan. Sebab dia pun struggle. So bila kita macam ni, kita pun latih anak hidup macam ni. Ada masa mewah, ada masa bukan mewah, maksudnya ada masa kita ada duit, kita belanja lah. Bawa pergi jalan Cameron Highland ke, pergi mana makan kan. Betul. Time susah, anak-anak pun faham. Baik. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang. Alhamdulillah. Itulah cara Ustaz bagaimana untuk memandu motivasi tu sekiranya ada perkara-perkara kesusahan yang berlaku dalam kehidupan. Baik, selain daripada menjadikan untuk jalan terus dan sebagai satu panduan motivasi, siapakah yang menjadi insan yang menjadi tulang belakang Ustaz antara punca yang menjadi inspirasi dan motivasi Ustaz? Betul. Antara salah satunya aku kena teruskan ni juga. Okey. Saya tengok pengalaman hidup saya ni, saya banyak mungkin terkesan dengan ayah saya lah. Ayah saya pun dulu orang susah. Jadi dia datang Kuala Lumpur daripada Johor kan. Kahwin dengan mak saya. Yalah, maknanya membesarkan anak di Kuala Lumpur masa tu dengan gaji yang rendah. Datang merantau lah ni. Dia bila dia dah ada 2 orang anak, tambah 3 orang anak, saya tengok dia tambah pekerjaan. Maksudnya
dia bekerja di Telekom Malaysia. Dulu dia nama apa? Jabatan Telekom Malaysia tak silap. Sebelum swasta kan. Sabtu Ahad dia jual air kelapa. Jual air tebu. Part time. Dia part time. Jual air tebu, jual air kelapa dekat kalau tahu jalan apa? Jalan Gang tu dekat Texas. Okay. Texas tu memang saya pernah ikut ayah saya jual air kelapa. Texas sudah lama lah. Situ Dah lama Lepas tu saya ingat lagi dia ada gerai nasi ayam. Pun saya pernah ikut dia berniaga dekat Wisma MCA. Dulu tempat parking tu memang orang berniaga ni lah malam kan. Nasi ayam. Goreng-goreng. Lepas tu dia supply kain batik dekat Jalan Cokit. Pun malam-malam saya pernah ikut angkat beg. Ya Allah. Saya dengan abang saya lah angkat beg. Dia edar consignment. Dia bagi kain batik. Dia orang dah jual. Peniaga dah jual baru bayar kat dia. So ayah saya tengok macam-macam bisnes dia buat. Sampai dia buka kedai dia jahit langsir. Dia jahit langsir? Ni kalau time ni Ramadan ni memang dia sibuk menjahit. Oh, pandai menjahit langsir. Menjahit langsir. Raya tu, malam raya dia masih lagi kat kedai. Lepas dia dengan mesin. So lepas tu dia buat macam-macam bisnes lah. Saya nak cerita ayah saya macam dia memang business minded lah. Business minded, orang yang kuat kerja jugalah. Dia kuat kerja dan saya tengok semua untuk anak-anak. Jadi benda tu menjadi saya punya inspirasi. Sekarang ni saya punya motivasi untuk terus bekerja ialah anak-anak, isteri dengan anak-anak. Setiap kali saya rasa down, saya fikir anak perlu sekolah. Saya mesti kerja, saya mesti usaha, mesti bangkit. Kalau orang kata ada down, bangkit semula, saya bangkit setiap hari. Tak ada. Saya setiap hari saya akan bangkit. Hari-hari down dan kena bangkit lah. Ya, hari-hari down. Tak ada duit broken ke apa ke. Kadang ada duit banyak, tak boleh belanja, tak boleh spend habis. Saya kena fikir ni untuk anak macam ni. Kalau ada banyak, berapa lama dia boleh bertahan. Kena catat. Berapa bulan boleh tahan kan. Okey, benda macam tu lah. Kita punya kepentingan diri orang kita. Baru saya boleh faham apa yang ayah saya lalui. Ayah saya anak 4 orang. Saya sekarang 7 orang. Jadi macam mana? Zaman tu dengan zaman ni pula, sekarang ni dia ada gaji tetap, ada gaji bulan-bulan masa tu. Tambah dengan part time lagi. Dia cari duit lagi. Lepas tu main saham lagi. Banyak ayah saya. Maknanya macam-macam buat lah. Wah, begitu kata memang betul, tapi kita punya feel bila melihat anak, isteri dekat rumah tu menyebabkan itu ada antara salah satu inspirasi dan motivasi kita lah. Okey, Ustaz, baik. Seterusnya mungkin Ustaz boleh share tak sikit apakah perkara yang kesilapan yang Ustaz pernah buat yang tak nak orang yang menonton sekarang ni. Mungkin kita semua sebagai anak muda ke yang menonton kan. Apakah kesilapan terbesar Ustaz yang korang jangan buat benda ni? Apa yang Ustaz nak share dengan kita orang? Kesilapan. Langkah ke tak tahulah, kegagalan. Kadang-kadang orang kata sebab kalau dalam dunia motivasi ni kan dia kata tidak ada kegagalan. Sebenarnya bila kalau kita berniaga lah contoh kan, kita rugi atau kita silap buat perhitungan, sebenarnya kita sedang belajar. Betul. Bukan gagal. Kita sedang belajar sesuatu. Betul. Yang tidak ada dibayar. Kita tak boleh bayar guru lah orang panggil. Saya tak tahu sebab saya ada kesedaran tu agak awal. Faham. Dari segi agama lah. Saya kalau buat dunia ni banyak dah kan. Kesedaran agama ni saya ada kesedaran seawal umur 20 tahun. So 20 tahun tu saya mula nak belajar agama secara serius. Kenapa boleh datang rasa tu, Ustaz? Ya, kita macam mana daripada dunia yang kita tengok yang Ustaz cerita tadi awal, saya ada selalu fikir, satu memang saya memang nak belajar agama daripada sekolah lagi. Cuma ayah saya dia suruh saya habiskan SPM. Lepas tu dia minta saya belajar dalam bidang yang maknanya boleh menjamin lah. Masa tu kalau belajar agama ni tak tahu jadi apa kan. Jadi imam, jadi macam tu kan. Nak makan apa dia ada. Itu orang tua-tua zaman dulu banyak macam tu. Betul. Jadi tapi saya ada satu turning point lah bila saya fikir balik kan. Satu, solat. Saya tak tahu
solat ni aku buat ni betul ke tak? Kenapa kena baca macam ni? Saya ada suka bertanya tau. Banyak kenapa bertanya. macam ni? Kenapa macam tu? Dan kenapa ustaz ni mengajar macam ni? Ustaz ni mengajar macam ni? Jadi saya tak nak bergantung kepada kepahaman orang lain. Saya nak faham agama daripada sumber dia sendiri. Okay? Bila saya belajar dengan beberapa orang guru secara dalam 2-3 tahun tu, ada yang lihat saya tak boleh, adalah guru saya yang kata entah tak boleh belajar macam ni. Tak cukup. Dengan bekerja, lepas tu habis kerja malam datang meladah kitab ataupun hujung minggu ke apa, tak cukup. Elok berhenti kerja, pergi terus belajar. So tinggal semua. Jadi keputusan yang saya kena buat, saya kena fikir macam mana kawan-kawan mungkin dah Hilang. nak kahwin, dah mula nak ada harta beli rumah kan. Saya kena tinggalkan fikir benda tu. Saya tinggalkan semua benda dan saya mula belajar agama. Bahasa Arab, belajar Quran, belajar tafsir, belajar hadis, belajar fiqh, sampai semua persoalan-persoalan yang saya nak tahu terjawab. Dan bila saya dah dapat benda tu, 10 tahun saya belajar, saya nak balik ke Malaysia kan. Saya nak mengajar orang yang macam saya pernah Rasa dulu. Dan saya nak orang mudah dalam mengamalkan agama. Saya tak nak benda terlampau complicated. Betul Ustaz. Sikit-sikit ni batal, sikit-sikit ni haram. Saya tak nak. Saya nak, kalau kita nak katakan orang tu haram, biar benda tu betul-betul Haram. Jelas. batal. Sebab apa batal? Okay? Jadi, itulah yang bukan kesilapan. Dia kesedaran tu agak lambat. Umur saya 20. Itu pun masih awal. Kalau nak bandingkan orang lain yang 40 pun lagi masih lagi tak tahu apa kan. Kawan-kawan yang kontak saya, mesej tanya soalan-soalan agama, dan saya tengok alhamdulillah lah, saya dah ambil langkah awal. Umur 20 saya tinggal semua benda, saya belajar fokus agama. Saya balik umur saya dah 30 lebih. Jadi nasihat saya lah kepada kalau anak-anak muda ni kan, kalau boleh cubalah dalami agama tu dengan peringkat lebih awal lagi. Kalau boleh masuk sekolah agama ke, kalau tak sekolah agama pun maksudnya sekolah menengah tu kita dah ada basic ni semua kita ada. Jangan jadi lalai apa semua. Baik. Selain daripada kita tanya lagi sekali, selain daripada mengajar juga, apakah yang Ustaz buat? Mengajar agama. Okey, saya balik belajar dulu. Yang saya sebut tadi kan, mengajar. Lepas tu saya menulis dalam Surat Khabar, saya menulis dalam akhbar kan. Saya ingat yang saya bekerja betul-betul sekali 2014. 2014 ke 2015 saya zaman Tan Sri Khalid Ibrahim jadi Menteri Besar. Ya. Surat atas nama dia lah, kata lantikan sebagai ahli majlis MPAJ. Itulah kita satu kerja yang saya keluar sekejap dari bidang agama ni. Jaga longkang kan, report tanah jalan berlubang, cerun butuh kan. Jadi saya dapat pengalaman baru, berinteraksi dengan masyarakat. Macam-macam perangai manusia ni lah kita tengok. Antaranya apakah yang mungkin pengalaman yang saya nak tempat saya jaga ni tempat orang kaya. Saya tak mahu sebut taman apa, tapi taman tu memang orang kaya-kaya, golongan VIP. Itu memang sedih. Memang kata pening kepala sikit. Orang jogging depan rumah dia pun dia report kita. Dia kata jalan rumah dia tu bukan jalan private, bukan jalan awam. Saya buatlah meeting board pengarah MPJ. So dia kata tanah jalan tu digezetkan jalan awam. Orang nak jogging ke, nak naik motor ke apa ke boleh. Jadi saya berdepan dengan macam-macam masyarakat. Kerana ni, ya Allah. Dengan orang kaya, perangai orang kaya. Orang susah datang kita minta duit. Kita bukan YB. Kita bukan boleh keluar duit, ni bantuan, ni bantuan. Tak boleh, kita tak boleh. So kita ada peruntukan, contohnya program masyarakat. Yang bersifat komuniti lah. Dia bukannya kita bagi individu, tak boleh. Okay, program apa?
program berkhatan contoh kan. YB ada bagi duit, okey. Kita boleh contribute sikit situ sikit. Okey, berapa peruntukan je untuk contohnya jamuan ke apa dan macam itulah sikit-sikit lah. Jadi orang kaya cara orang kaya, orang sekarang istilah B40 lah, T20 lah apa kan. Dulu tak ada istilah tu. Itu yang jadi saya pengalaman lah isu-isu rakyat ni biasanya jalan lah. Jalan berlubang. Baik. Longkang pecah ke apa ke, pokok tumbang kata pukul 2 pagi pun call. Kita kena pergi lah. Oh, siapa tak macam tu Baik, itu antara pengalaman Ustaz lah berinteraksi, berkomunikasi habis saya habis kontrak 2000 berapa tahun tu? 4 tahun, 5 tahun je. Setahun lebih. Setahun lebih je. Sebab dia tak silap saya 2 tahun kot. Kena kontrak renewal. Bila dia ada tawaran tu, saya dapat tawaran belajar di Jordan, sambung master. Oh, lepas pada tu. Jadi saya tak terima lah untuk sambung. Sambung saya tak sambung. Saya pergi ke Jordan 2016 sambung master. Sampai 2017 setahun lebih macam tu berlaku masalah ekonomi. Ringgit kita jatuh. Jadi saya punya sponsor tu cakap dia tak mampu nak sponsor saya belajar di Jordan. Sebab currency dia berubah. Okey, memang naik mendadak lah wang ringgit kita. Orang Jordan sama je duit kita. Bila convert duit dia jadi rendah. Kita. Jadi saya terpaksa balik lah dan sambung belajar di UM. Okay, belajar ambil kelas semua sampai submit proposal. Waktu proposal saya kena reject. Ini antara ni jugalah cabaran-cabaran yang saya hadapi. Bila tu biasa orang dia down kan. Okay, saya cuba nak submit paper, submit semula proposal. Lepas tu berlaku PKP. 2020. Semua orang tahulah. Tak boleh bekerja. So masa tu memang impian saya untuk teruskan belajar tu dia terbantu. Saya fikir anak-anak. Anak-anak lebih penting untuk belajar berbanding saya master. Okey. Keazaman tu masih ada. Lepas tu dalam masa yang sama saya ditawarkan sebagai pegawai khas penyelidikan di Pejabat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama. So itu memang kerja dah full time. Di Putrajaya masa tu. Belajar ni memang habis dilenyapkan. Dia pasti dilenyapkan lah. Tempoh saya tu dah tak boleh dah kan. Jadi saya cakap dengan saya punya supervisor, saya tak boleh teruskan. Faktor kerja apa semua kan, dan kewangan pun sama. Gaji tu okey, tapi anak saya perlu sekolah. Okey, masa tu semua orang baru nak membaiki hidup. Jadi situlah pengalaman saya. Saya rasa itu 2 kali lah yang saya kerja pejabat. Masa bukan kerja pejabat, masa saya bekerja, saya bergaji. Bergaji dan terikat dengan masa bekerja. Yang lain tu memang saya kerja freelance. Sampai sekarang. Baik. Lepas tu saya terus freelance. Seperti mana yang orang tahulah kalau follow saya punya Facebook, itulah yang saya buat. Ya, betul. Mungkin ada apa-apa lagi pengalaman-pengalaman yang Ustaz nak share dengan kita semua yang mungkin Ustaz rasa cerita ni, pengalaman ni mungkin mampu memberi inspirasi kepada mereka yang menonton ni, Ustaz. Okey. Saya banyak bergaul, kawan saya ramai. Kalau nak cerita pengalaman peribadi saja sebagai pengajaran, saya rasa tak adil lah kan. Sebab kita ni sapu sangat kan. Tapi kalau saya gabung pengalaman kawan-kawan ni semua, saya boleh bagi satu kesimpulan lah. Bila saya rasa saya susah, sebenarnya saya jumpa orang lagi susah daripada saya. Okey? Bila saya rasa saya jatuh, saya pernah meniaga, kena tipu. Saya pernah supply produk makanan di 20 outlet. 20 outlet tu tutup lepas 3 bulan. Saya punya barang-barang tak dapat balik. Tu memang kerugian jugalah. Tapi saya pernah jumpa kawan saya yang pernah rugi sampai 2-3 juta. So benda tu buat saya rasa, aku punya rugi ni masih siput lagi. Jadi dalam hidup ni kita jangan berhenti berjuang. Terutamanya pada orang lelaki-lelaki lah. Dan orang perempuan juga ambil kita panggil kisah ni
beri semangat pada suami-suami kita kan. Suami-suami kita. Berilah semangat. Maknanya hargai juga pengorbanan suami-suami yang betul-betul lah. Ada suami yang jadi tak bertanggungjawab. Tapi yang bertanggungjawab ni, hargai dia. Dia punya kesusahan, dia balik, dia penat, dia tidur, dia rehat tu, kita kena hargai. Okay? Sebab dia buat untuk kita. Kan, untuk kita. Jadi, bila saya lihat semua ni, pengalaman hidup ni, dia setiap orang dia kena lalui track dia sendiri. Okay? Dan bukan sedikit yang kita dengar hari ni, orang yang ada kelulusan dalam bidang-bidang tertentu, dia tak bekerja pun dalam bidang tu. Dia tak bekerja. Macam Iqmal bukan kerja dalam bidang Iqmal. Okay? Kawan saya bidang IT. Lalu dia pergi tanam serai, berkebun. Dengan Mardi punya program apa tadi kan. Dia dah serai dah ada, tapi nak market tak boleh. Nak hantar ke supermarket, ke kedai-kedai, dia orang dah ada pembekal. Rugi. So, maknanya itu pengajaran dia. Dia ingat bila ikut semua kan. Cabaran tetap ada. Kau meniaga apa pun, kau buat apa pun, akan ada. Risiko tetap ada. Akhirnya sampai dia jumpa bisnes yang dia boleh sustain. Okay? Tu pun sekarang ni pun tengah masalah. Siapa yang kontrak dengan kerajaan pun banyak yang payment tak dapat. So, itu cabaran-cabaran kehidupan yang kita akan lalui. So, kepada mereka yang sedang belajar, baru graduate, fresh graduate, kita pernah tengok ada video apa yang orang tanya berapa gaji yang dia expect, berapa expectation gaji kan. Saya rasa saya dengan diploma ni gaji saya sepatutnya 4,000 lah. Wake up kan, reality. Welcome to the real world, kata Azri Walter kan. Dunia reality lain, dunia angan-angan mimpi lain. Ya, sebab itu hidup ni kita lalui mengikut track kita. Dan jangan kita pandang orang. Kita pandang orang, dia ni dah ada rumah, dia ni dah ada kereta. No. Dia ni dah kahwin, dah ada anak. Kita akan lalui kehidupan kita masing-masing. Ya, jadi kalau selagi kita tahu apa yang kita nak cari dalam hidup ni, kita ada agama, insya-Allah kita akan selamat. Baik Ustaz, yang terakhir Ustaz sebagai seorang ustaz juga, nasihat agama kepada anak-anak muda ataupun yang menonton, sebagai apakah yang sepatutnya mereka menjadikan inspirasi sebagai panduan kehidupan mereka, Ustaz? Okeylah, antara guru kami dulu lah, Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan, dalam buku dia Usulul Dakwah. Kalau benda ni, tiga persoalan ni kita dapat jawab atau kita dapat cari jawapan dia, dan kita boleh fokus hidup kita. 3 benda. Apa dia tu, Ustaz? Pertama, min aina jitna. Kita datang dari mana? Okay, cari jawapan. Kita datang dari mana? Kedua, limaza jitna. Kenapa kita datang kat dunia ni? Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. So kita faham benda tu, kita tahu apa kita nak buat kat dunia ni. Kita kerja apa pun, ini jangan lari. Ini dia punya track. Jangan lari. Okay? Yang ketiga, wa ila ainal masir. Kita nak pergi mana lepas hidup ni? So 3 benda ni kita tahu, hidup kita akan terarah. Lepas tu kita tak akan peduli dah siapa orang cakap apa pun, orang buat apa, orang cakap apa pasal kita, semua itu tak penting. Sebab kita akhirnya akan hadapi apa yang kita buat. Baik. Dan kita tak boleh kontrol apa yang orang cakap. Baik. Kalau kita terpengaruh dengan apa yang orang cakap pada kita, kita nak jadi down, kita jadi demotivate, kita sebenarnya lemah. Okay? Sebab kita tak boleh ubah orang. Orang nak cakap apa, orang nak fikir apa, kita tak boleh ubah tu. Kita tak boleh kontrol. Kita hanya boleh kontrol hidup kita. Itu saja. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Imran kerana sudi menjadi panel kita jemputan pada episod yang ketiga dalam rancangan Iqman Nak Tanya pada kali ini. Terima kasih kepada yang menonton, yang stay sampai ke hujung cerita pada kita pada kali ini, Ustaz. Alhamdulillah. Jangan lupa tekan butang subscribe, share dan like. Komen korang apa korang nak komen dekat ruangan komen ni. InsyaAllah jumpa lagi pada episod akan datang. Siapakah panel dia, InsyaAllah kita akan bagi tahu.
Hingga itu Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.